tak nak belajar, nak jadi influencer sebab masyhur? Kita kupas dalam PMP. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Cuma kita dalam studio ni dan saya nak perkenalkan orang sebelah kiri saya. Ini jarang keluar TV. Dia biasa keluar dalam FB. Okey, kenalkan cikgu sekolah. Cikgu. Kita panggil cikgu sekarang. Okey. Lepas tu yang di sebelah kanan saya ni tak asing lah. Saya punya rakan seperjuangan dalam Lembaga Zakat Selangor lah. Nanti kita kenalkan. Boleh kenalkan dulu tak? Kenalkan daripada kanan saya. Cikgu. Terima kasih Encik Azhan, rakan Lembaga Zakat Selangor. Saya Muhammad Helmi Zaman Guri, berumur 45 tahun, menetap di Kelang, telah berumah tangga dan sekarang tugas sebagai Ketua Baitul Hasanah di Perpati. Okey, kiri saya yang tidak asing lagi lah, dia follower ramai. Silakan. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Lembaga Zakat Selangor kerana sudi menginput saya dalam program PMP pada pagi ini. Saya Cikgu Nur Faisal bin Ishak, tapi lebih dikenali sebagai PC dalam media sosial. Okey. Saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Batu Hijau Kelang. Mengajar pada sesi petang. Cikgu mengajar jam berapa ni? Okey, saya mengajar tahun 2 dengan tahun 3. Tahun 2 tahun. Dah berapa lama cikgu dalam cikgu? Cikgu ke nak panggil PC ke nak panggil apa ni? PC. Selalu kalau orang pertama kali kenal jumpa tu memang dia panggil bro je. Bro. Okay. Dia bersesuaian dengan attitude saya. Lain macam ni kalau nak attitude. Kalau nak cerita tentang pengalaman, saya baru 25 tahun mengajar. 25 tahun dah. Banyak sekolah? Baru 3 sekolah. 3 sekolah? Baru 3 sekolah. Okay. Semuanya di Kelang. Tak tahu bila lagi nak pindah balik kampung. Kampung asal? Saya asal Perak, di Tapak. Saya di Tapak. Okey. Saya orang Rawa. Orang Rawa macam mana? Orang Rawa kalau di bola-bola Perak dari Tanjung Malim bawa ke Gopeng, termasuklah ada kalau ikut ke Penang tu. Bola-bola Selangor di Telumpang orang sekolah. Mimi faham tak? Faham tak? Faham. Dia jadi Kelantan. Okey, kalau macam tu saya ni orang dusun tua, Ulu Langat. Jadi biasa kalau saya cakap tu bahasa dia Minang campur Jawa campur Melayu. Jadi kita boleh lah ya kalau nak cakap dia web lah. Lopek apa? Lopek. Okey. Cikgu, PC dalam masa bertugas tu banyak tak cabaran nak mendidik budak-budak? Dan mendidik budak-budak sekolah wanda dia orang nak jadi influencer. Kau cerita sikit. Kalau ikutkan soalan ni, kalau dapat cikgu sekolah normal yang ni lagi baik, teruskan juga tahu. Tak boleh. Kalau tanya pengalaman saya sebagai seorang cikgu sekolah rendah yang mengajar murid-murid tahap 1, benda ni tak berapa nampak lagi. Cumanya apa yang berlaku selepas pandemik COVID, masalah utamanya yang kebanyakan sekolah di seluruh negara, ramai budak atau murid ni keciciran dari segi 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira ni.
Jadi kalau pergi mana-mana sekolah pun, kalau pergi ke unit pemulihan, memang bilangan murid ni memang ramai. Itu salah satu cabaran paling utama. Ada tadi kat situ sampai tak anak-anak asnaf ya, kalau dekat sekolah kelapa tu tak ada anak asnaf tu lah, tapi dia yang lembaga jenazah yang buat pakai. Untuk pengetahuan penonton lah, okay. Sekolah saya antara yang tertinggi di Kelang. Oh, okey. Ini Dari segi penerima bantuan daripada pihak lembaga zakat. Contoh, kalau saya di sekolah, kebetulan saya juga adalah ketua bahagian pembagian susu, rancangan susu sekolah. Oh, ada lagi susu sekolah tu. Itu zaman Tapi sekarang dia bagi susu putih, dia dah tak bagi coklat tak? pula. Dia bagi susu putih. Sebab kalau kadang-kadang kalau susu coklat tu manis, Oh, tak tak sesuai untuk budak. Okey. Bagi susu putih, Masa kita kecil-kecil tu yang apa nak masalah nak ni manis lah pula. Macam-macam lah. jadi cikgu juga kan. Minum susu coklat jadi cikgu. Jadi budak-budak sekarang minum susu putih, saya tak tahu apa akan jadi. Dia 15 hari akan datang. Jadi kalau nak tanya pasal tu, sesi petang saja penerima, biasanya penerima susu ni dia menerima RMT juga, rancangan makanan tambahan. Sekolah saya 168 orang. 168 yang terima susu, berapa orang yang orang masuk asnaf fakir dan miskin? Itu kalau dikirakan itu lah tu. Itu sesi petang, belum sesi pagi. Jadi kalau apa ajar budak-budak ni, apa murid-murid anak asnaf fakir miskin tak kena santuni dia orang kau dia banyak kena aku. Dia, kalau tanya saya, soalan ni dia bergantung macam mana didikan ibu bapa di rumah. Kalau dia, saya tak boleh nak kata semua macam ni. Ada yang bagus, dan mereka yang bagus ni insyaAllah, kalau setakat kasut dia koyak ke, suat track dia dah koyak ke, saya spontan saya terus pergi beli. Pasal kalau ikut kan, minggu lepas ada penulisan saya viral di Facebook, di IG, sampaikan ada wartawan daripada beberapa akhbar yang membuli saya. Baik. Good morning. Pasal kisah bagaimana seorang murid anak yatim, saya lihat pakaiannya semua dah sentik, memang dah orang kata buzur sangat dah. Di sekolah cikgu? Di sekolah. Lepas tu saya tengok baju semua dia memang daim sangat. Pasal itu saya cakap, Itu anak asnaf fakir miskin. Okey. pakai miskin, bapa ada tadi tu, bapa dah meninggal. Anak atlet Bapa dah meninggal. Ya. Jadi ia begitu. Biasanya memang saya akan ambil tindakan proaktif terus. Saya selalu berhubung dengan organan petang saya. Dia faham lah tugasan saya begitu kan. Kalau perlu dapat yang, kalau ada, biasanya kat sekolah kadang saya ada stok lah. Ada stok kasut, baju semua, mana yang sesuai saiz. Saya terus saya tukar. saya bagi kat mana saya bayar daripada sekolah. Okey, kalau macam okey, ni dia di Baitun Hasanah Ijazah. Kalau situ kalau nak masuk pelajar, ada tak? Kau tahu lah, aku sekolah PJ ni ada anak-anak murid tu yang dulu asrama kami ke sana. Aku pun tak cerita itu kan baik. Kalau satu makluman cikgu, Ustaz kan, kompleks Baitul Hasanah ni kita asrama di sini kita menempatkan anak-anak asnaf lembaga zakat Islam yang memang bantuan asnaf fakir miskin yang daftar dengan Kristiano, dan anak-anak ni kita tawarkan bertafsir di Baitul Hasanah. Kita cuma menyediakan tempat penginapan. Mereka akan bersekolah di sekolah arwah, sekolah yang berakhiran. Apa syarat kalau masuk? Peringkat umur di Baitul Hasanah daripada dapat 10 tahun sehingga 13 tahun, 17 tahun. Syarat pertama dia sebagai asnaf fakir miskin, asnaf fakir miskin, sihat tubuh badan, tiada rekod disiplin, rekod jenayah. Itu antara syarat
Syarat nak termasuk. Betul. Dia syarat tu macam apa tindakan disiplin daripada pihak sekolah tu ataupun definisi Rekod sebelum ni lah. rekod jenayah. Betul. Sebelum. Kalau dia poteng sekolah pun tak ada soalan. Kita ada sesi temubuka. Permohonan sekarang ni bermula tahun lepas kita dah buat secara atas talian permohonan kemasukan. Okey, itu yang malam. Maknanya sekarang ni asnaf yang nak mohon masuk, dia tak datang ke kaunter zakat, pergi ke Mufti Gimbal, kita memudahkan urusan. Kita sharekan link kemasukan dan sesi online, attachment semua, dokumen semua online. Submit, kita nak proses di peringkat kemasukan kemasukan. Kalau okey, persetujuan mak ayah tu berkurang. Betul. Dalam akte janji kita adalah persetujuan mak ayah menggunakan anak semua. Apa-apa tindakan pihak kami, mentor sana semua ada persetujuan daripada Abang saya luar duduk dekat situ, boleh berikan ni. Lepas tu dia sekolah dekat kawasan AC punya sekolah lah. Kalau ikutkan mentor sana ni terletak di Perpat Kelang, dan antara sekolah yang berakhiran sekolah kebangsaan semata, sekolah menengah Sungai Kapal Indah, sekolah menengah Rantau Panjang dan sekolah rendah agama Perpat. Ini sekolah yang berakhiran. Semua kita sekolahkan sekolah-sekolah yang berakhiran. Dan yang bagusnya di Baitul Hasanah ni semua keperluan, semua kelengkapan semua ditajai sepenuhnya oleh dasar. Ada tak kalau yang masuk tu dia masuk dah dulu pasti tinggal keluar. Kebiasaannya dia. Oh, kebiasaan. Memang setiap tahun ada. Ya. Biasanya pelajar-pelajar yang baru lah, pelajar yang baru. Dan bila kita kaji, kebanyakannya sebab keluar bila dah masuk seminggu, 2 minggu, sebulan keluar, sebabnya tidak selesa. Sebabnya mereka di situ berdikari sedikit. Okey. Kalau biasanya yang umur 4 tahun, 10 tahun dah dapat kan. Sebelum tak pernah tinggal sendiri pun kan. Tak pernah bergerak keluarga, baju, basuh, masak, makan semua disediakan. So situ dia kena belajar berdikari sendiri lah. Uruskan sendiri, keperluan diri sendiri, mandiri sendiri, time makan, kena turun makan. Biasanya dia tak selasi lah. Macam mana apa tak boleh buat sama. Itu kebiasaan. Itu cabaran. Betul. Itu cabaran, tuan tadi cabaran. No. Cuba. Ialah macam internet tengok budak-budak ni jenis jugalah. Yang modern yang maknanya kalau modern yang jaga tu sekitar umur yang dah tua ke ataupun ambil yang umur dia berapa tu 30. Warden yang tugas kaki tangan dua zakat. Dengan zakat. Dan warden yang tugas 24 jam. Maksud dia petugas coaching lah. Selagi ada belajar dia sama, warden kena ada. Satu shift warden yang tugas 4 orang. 2 orang lelaki, 2 orang perempuan. Satu shift. Dalam satu hari kita buat rotation ada shift. Jadi sadar tuan-tuan ada 8 orang warden akan tugas. Warden ni tak balik rumah, dia akan tinggal dengan pelajar, tidur di asrama sendiri. Semua keperluan pelajar semua dia pantau oleh warden nak pelajar sakit ke rumah ke. Pelajar-pelajar ni dia pergi sekolah, dia dapat pergi mandi. Di Baitul Hasanah kita bekalkan orang sakit satu hari RM5 seorang pelajar. Oh, mana pagi dan ambil. Nak pergi sekolah, salam hotel RM5 naik kelas di sekolah setiap hari. RM5? RM5 terus. Garip lah. Memang harus. Itu pun ada penjaga recommend minta naikkan belanja sekolah. Cikgu boleh up kat habis ni. Maknanya anak-anak fakir miskin ni kita taja sampai ke tahap itu. Maksudnya keperluan, maksudnya ke sekolah kan, siap dengan penginapan, makan minum semua kan? Baju sekolah semua tu. Dengan duit belanja sehari RM5. Kalau
saya nak bandingkan dengan budak saya di sekolah, ada yang bawa RM2,000. Maksudnya mewah, budak-budak di mewah. Kira bersyukur lah. Bersyukur sepatutnya. Sepatutnya dapat masuk tu pun dah orang kata rezeki sungguh lah. Janji nak belajar. Itu je. Janji. Tapi masalah sekarang macam yang kita Ustaz beritahu tadi, macam ni beritahu tadi kan, dah dapat masuk nak keluar manja. Bab manja ni kadang susah nak cakap. Kena dapat sokongan daripada keluarga. Tapi saya nak tanya awak ni, macam contoh saya dah influencer, okay? Jadi apa pada orang macam tengok budak-budak zaman sekarang ni, dia orang tak payah belajar, aku jadi influencer belajar banyak ni, apa ada tak pandai pada mereka hukum menarik lah. Okey, sebelum sampai kepada soalan ni, saya cuba kongsi daripada yang basic atau asas, sekecil-kecil kejadian. Contoh yang saya tengok banyak silap daripada kita pada bapa ataupun golongan dewasa. Contoh yang tak betul kita tunjukkan pada budak-budak kecil. Contoh hari pertama persekolahan, kalau kita tengok hari pertama sekolah, terutama kalau budak-budak murid tahun 1 tu, yang bawa beg dia siapa? Mak dia. Itu siapa yang nak sekolah sebenarnya? Hari ni tak ada pula. Sekejap ya, saya ingatkan balik. Saya tak tarik, anak saya tarik sendiri. Banyak bijak. Alhamdulillah. Sebab itu yang saya cakap. Sekarang kita nak bincang pasal kenapa budak tamat sekolah nak jadi influencer. Mahu tak? Kenapa apa yang saya tunjukkan pada mereka? Duit. Habis itu dah jadi influencer, jadi duit lah. Okay. Dia orang tunjuk duit. Apa jadi pada budak-budak bila nampak duit? Tak payah banyak, RM5 sehari pun dah besar tadi. Betul. Dia belanja kan. Macam saya cakap budak saya ada yang RM2, ada yang RM1, ada yang bawa RM3, waktu dia tinggal RM1. Bila saya tanya dah habis RM2 kat kedai kuku. Kesian. Tak payah kesian pasal RM2 tu dia beli tak apa-apa benda. Dia beli mainan. Itu antara itu saya cakap dia, itu antara kekangan masa kini yang menyebabkan banyak berlaku kesalahan yang saya nampak. Tapi nak mengubah ni bukan senang. Macam itu saya cakap tadi, budak datang sekolah hari pertama dah ada satu tu sakit. Kalau saya hari pertama memang saya jaga pagar, saya straight forward je, saya tegaskan, puan minta maaf, beg bagi pada anak. Ada mak yang tak nak bagi, dia kesian pada anak dia. Kesian. Beg besar. Persepsi. Okey, itu step, maknanya beg kena tarik. Lepas tu lepaskan dia pergi masuk barisan. Ini mak dia pegang anak dia. Apa jadi pada anak ni? Itu yang saya nak relatekan balik dengan apa yang dah dapat tawaran pergi duduk batu asanak 2-3 minggu balik menangis, tak tahan lah apa benda. Okey, dah lah susah. Janganlah manja kat sangat. Belajar itu susah dulu Cikgu-cikgu yang susah nanti. Jangan manjakan. Jadi maknanya kalau dah RM5 dia bagi itu, patut tak patut? Besar lah tu. Besar. Bersyukur. Kena kurang lah. Nak kata kurang kan tak, pasal sebenarnya dengan harga yang dijual di kantin-kantin sekolah tu RM5 berapa ya? Cukup makan. Kan nak kena kurang kan. Lupa pula si kecil kan. Kurang tadi. Kurang terus sangat tembaga dekat selama umur kita kan. Itu maknanya didikan dia tarik beg, tarik sendiri. Itu permulaan. Terutama kalau anak ataupun budak tu tahun 1, itu permulaan. Lepas tu kalau ni darjah 1, mak bapak semua tunggu dekat tepi cermin tingkap tu. Tu tak faham. Itu terang-terang saya tak buat. Okey, itu kalau tanya saya kan, saya beranggapan lah dia nak sekolah balik.
mak ayah nak sekolah, nak masuk sekolah semula. Pasal kalau hari pertama tu, kalau saya lah dibagi orang pegang mikrofon, bagi arahan kan. Okey, dia jemput pada mak ayah, sila beredar ke kantin kan. Daripada 110 dia yang beredar, 90 dia stay. Oh, duduk di situ. Yang 90 tu dia okey, saya minta pada ibu bapa ni tidak dibenarkan balik ke sekolah. Selepas ni sila masuk ke kelas anak masing-masing untuk belajar sekali. Dengan kursi. Setuju. Tak. Dia bukanlah dia begitu. Maksudnya orang dah bagi arahan suruh pergi beredar, tanam beredar. Dia kau akan terpaksa cakap dengan cikgu. Cikgu ni. Cakaplah cikgu cakap awak tak faham bahasa ke? Dia kadang-kadang nak guna macam tu, nanti ada yang terasa. Okey. Sebab tu kalau contoh kalau macam saya menulis dekat FB, saya kena gunakan ayat yang siapa-siapa baca tu pun dia rasa tenang. Padahal kadang-kadang ada unsur-unsur saya nak cuit orang sini, nak cuit orang sana, tapi siapa-siapa baca ni. Itu satu teknik. Maksudnya bila saya bagi arahan tu pun ada teknik dia juga tu kan. Betul. Saya kata siapa yang tak ni berapa kalau tak pergi kantin saya denda. Tak kalau ni perempuan masuklah kelas. Ada pula yang lulus masuk dia duduk dengan anak. Ada. Itu memang betul dia tak belajar. Tak, dia macam cerita piramid tu kan. Ini kelas dewasa berwang nak untar. Itu kan bingung contohlah. Okey Binnya. Ni nak tanya Ustaz. Kalau MRSM dia boleh bawa handphone. Buat MRSM boleh. MRSM boleh. Tapi handphone yang tu yang bukan touchscreen. Macam button lah. Ada anak masuk MRSM. Anak buah. Anak buah. Bukan smartphone lah. Bukan. Okey, jadi dia boleh bawa phone. Baitul Sana boleh tak bawa phone? Okay, di Baitul Sana kita ada manual discipline. Manual discipline tu bawa handphone adalah barang-barangan yang tidak digunakan dibawa masuk ke asrama. Itu antara kategori kesalahan kategori berat bawa handphone ke asrama. Kita tidak pernah sama sekali handphone dibawa ke asrama. You want semua tu student tu maknanya fully sponsored by the Bangsa Zakat selama bawa asnaf fakir miskin. Betul. Kita gunakan peruntukan peruntukan kita gunakan peruntukan daripada peruntukan senam fakir dan miskin $20. Berapa dana setahun? Pengurusan operasi Baitul Sana setahun termasuk gaji semua dalam lebih kurang dekat $5 juta. Sebab kita operasi sekali dengan maintenance bangunan sehari. Okey. Tak dengan program bangunan sehari. Berapa orang dia dah kapasiti penuh boleh memuatkan sampai 160 orang pelajar. 80 orang pelajar lelaki, 80 orang pelajar perempuan. dari tahun 4 sampai kata 5. Betul. Daripada tahun 4 sampai kata 5. Sekarang ni yang ramai pelajar sekolah menengah. Penuh. Sekarang ni ada seramai 148 orang pelajar. Dengan selepas awal kemasukan sesi 2023, kita tahun ni alhamdulillah dapat mencapai maksimum 160 orang pelajar. Tapi bila tu yang ada tak selasi kan, parent minta tak keluar. Yang sukses ada tak ni? Ya, dia bercakap ni dia boleh besar kan, mimpi belajar seperti lepas tu dia keluar, dia balik kan dia maksudnya dia sukses, dia berjaya, dia jadi doktor ke ada tak? Sukses ada. Cuma kejayaan yang dia menjawab jawatan yang tinggi itu adalah sebab kalau ikut syarat masukan pun kita tak ada letakkan syarat 2A ke 3A ke 4A, tak ada. Kita ada di sekolah 80, 20. Maksudnya yang keciciran kebanyakannya yang kes keciciran tak kita boleh masuk Baitul Sana. Dan kita nak sediakan satu program khas untuk mereka ni berjaya. Sampai kita letakkan KPI kita syarat SPM syarat lulus saja. Kita tak ada letakkan syarat PAN A ke ini sebab kalau kita nak tengok
kejayaan sebenarnya daripada dia tidak pandai membaca, dia boleh membaca itu dah kira satu kejayaan saya rasa. Saya nak apa kongsi pelajar dia bekas duduk di baik kelas strengka dia tak pandai. Ini strengka pasal dia masuk tu saya tanya dia dia dah bekerja, dia kata dia tanya dekat kakak order tu, dia kata tuang tu dia strengka awak tak tahu, dia tak pernah ada. Adik-beradik dia cerita orang kedua orang dia engineer. Masa saya jumpa dia tu 2018 di Subang Jaya, dia bekerja sebagai engineer. Lepas ni dia bekas pelajar Baitul Salam luar cantik. Cantik mesti cakap dia. Jadi bila saya interview dia, saya tanya dia tu bos dia Chinese. Dia kata ini budak bagus. Tapi ada tapi lah sebab ayah dia macam terlalu kontrol dia. Dia dah macam dia cakap tu lah, bad aku nak angin lah. Semua lah. Tapi dia maknanya sampai dia berjawatan tu dan dia buat side income lain. Income dia masa tu satu bulan dah mencecah 4,000 lebih kredibel income. Itu lah kebetulan lah. Memang nak cakap bahawa ini bekas pelajar baik tu lah sana. Ini kalau macam untuk bantuan PC, kalau anak-anak orang miskin ni memang Tuhan pun dah, Allah pun dah bagi tahu dekat kita. Dia kata orang miskin ni paling senang masuk syurga, tapi masuk syurga tu miskin dia macam mana? Dia kalau orang kita ni, kalau miskin tu memang miskin semesti-mesti solat tidak apa, tidak tengik. Betul. Kita kadang-kadang kan orang pun sibuk cakap apa susah batu je lah, batu lah. Tidak semudah itu. Surah At-Taubah tu ayat 60, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Kenapa suruh batu fakir dan miskin? Memang tough nak batu dia orang. Kami sebenarnya keperluan kami 600 juta. Kalau macam contoh lah, orang tadi kata tak nak lah bayar zakat dekat lembaga zakat Selangor, nak buat dia dah buat tak tahu, lantak orang nak, maka 600 juta kami tak dapat. Orang miskin nak makan memang susah lah. Especially 5 juta untuk pendidikan di Baitul Hasanah. Jadi PC boleh bayar dulu kamu. Saya nak tambah sikit pasal apa yang kita bincangkan tadi, terutama macam semiskin-miskinnya. Yang biasa saya ziarah, yang biasa saya santuni itu, masalah saya tengok memang macam tu lah. Dah lah susah, menyusahkan diri lagi. Masuk macam Mi cakap tadi, solat tidak. Maksudnya kau tak minta pun. Jadi kau nak macam, takkan kau nak tiap hari turun ni lah, memang tak. Itu mungkin boleh dikaitkan dengan masalah attitude kot. Attitude. Orang lain dan pemikiran. Dan pernah saya jumpa pula bantuan dah dibagi, dia jadi tamak dan dia jadi pemalas. Especially contoh macam ibu bapa, bapak dia pula tak nak kerja. Padahal bantuan semua dah ada. Bantuan ada, lembaga zakat terbayarkan sewa rumah, ada bantuan anak sekolah. Cikgu ada jumpa kes ni? Mungkin itu satu cabaran tu. Mungkin itu linkkan dengan apa, dengan siapa? Apa dia? Maknanya kalau tahu belajar tu susah, maknanya terus bawa belajar tu dekat jabat zakat tu macam mana? Selalu saya berhubungan dengan pegawai lembaga zakat. Kalau ni tak tahu, sebenarnya saya juga ahli lembaga pengarah. Pertumbuhan kebajikan dana kita sama Tuan Presiden kami, Cikgu Muhammad Fadli Saleh lah. Jadi hubung kait antara NGO, lembaga zakat, saya selaku cikgu di sekolah tu, maksudnya saya balik saling berkait. Banyak dapat info-info, maklumat. Info. Sebenarnya saya pun ada info saya sendiri. Dan cikgu ni NGO ke apa? Cikgu multitasking. Dengan lembaga zakat saya sebagai apa istilah yang ambil ke bulan lepas, bukan ambil, saya
Macam rakan lembaga Okey, rakan zakat. Banyak perasan cikgu ni. Jadi macam PCN ni lah. dia simple dia tu. Penamat dia, saya tiap malam akan ada orang panggil saya. Dan di rumah saya tu setakat beras, minyak masak memang saya dah standby. Cikgu ada tak macam bila budak-budak cakap, cikgu saya tak nak belajar, saya nak jadi influencer ini belajar, ada tak cinta-cinta dekat ni? Kalau nak tanya pada saya, pengalaman saya di sekolah belum ada lagi pasal sekolah rendah. Dan saya pasti cerita macam ni kalau di sekolah menengah tu ada. Ya, ada. Tapi saya nak berkongsi jugalah. Ada kita untuk kita. Boleh. Saya pernah pergi satu peluri gawit. Saya tengok ada seorang budak lelaki, saya tak pasti umur dia lingkungan 6 atau 7 tahun. Mak ayah dia macam manager pada dia. Dia dipanggil untuk buat persembahan main biola, violin. Okey. Saya sempatlah tanya dengan mak dengan ayah dia kan. Maksudnya tiap kali event macam ni kan, kami charge mungkin dalam 3 ataupun 4 lagu dalam 500-900. Umur 5-6 tahun. 6-7 tahun. Maksudnya dia lebih kurang dalam sejam saja kerja dia. Mungkin lagu pertama relax sedap 15 minit, lagu kedua Lagu apa tak tahu? lagu untuk menunjukin Waktu Liga. lagu untuk dia. Anak dia main dalam umur 6-7 tahun. Tapi saya tak kata pula anak dia tu akan menjadi seorang influencer, bakal influencer. Tapi pada saya puji mak ayah dia, maksudnya guide anak. Sebab saya tanya, hantar kelas ke main? Tak, mak dia ajar. Bila mak dia ajar, cara mana pula mak dia develop macam mana daripada kemahiran tu untuk dapatkan pendapatan. Power lah mak. Power, memang bagus. Ini satu contoh. Maksudnya saya kalau boleh, kalau tanya saya, kalau kita nampak anak kita ada kemahiran tu, macam mana daripada kemahiran tu menjana pendapatan. Itu yang sebenar sekarang. Kita bukannya, contohlah kalau jadi influencer pun tapi tak pandai untuk menjana pendapatan, dia tak guna. Betul. Pasal kita ada contoh macam influencer, kita tengok macam mana Khairul Amin. Okey, Khairul Amin. Pada saya kalau nak bincang topik ataupun tajuk ni, saya rasa Khairul Amin tu satu contoh yang bagus. Ikon. Dia punya perwatakan, dia punya nasihat, dia punya apa. Kalau nak dibandingkan dengan yang lain lah, contoh macam Khairul Amin bermula dengan share resepi je. Dia masak. Dia suka masak. Dia share resepi. Dia buat video. Ujungnya dia keluarkan produk. Dan produk dia satu je, sambal. Tapi 2 minit berpuluh ribu botol terjual. Konten dia pun yang konten yang bermanfaat pada masyarakat. Jadi contoh yang macam tu, yang katalah budak nak contohnya tu, tapi dia sendiri ada beritahu. Khairul Amin pun ada beritahu. Dia kata kalau nak sekolah kena habis. Pasal knowledge ni dia berpanjangan. Dia tak boleh kau tengok radionya okey kan, aku pun nak jadi, nak ikut-ikut lah. Dia setakat kalau ikut-ikut tu dia tak ke mana. Dia satu perjalanan yang panjang. Kau mungkin akan tersangkut di sini. Kau tak akan jumpa jalan beramai. So far Mak Mira PJ adalah nasihat anak-anak murid bila adalah sebab orang sekolah orang dah kan. Bila kalau sekolah apa dari segi nasihat ada saya ingatkan. Kalau nak terkenal boleh, tapi pastikan bila kau terkenal kau berduit. Ini ayat seorang kawan saya. Kau tak terkenal kau boleh duit. Okey, teruskan. Cikgu E, kalau di Facebook dia terkenal dengan Cikgu E. Cikgu ni seorang cikgu tapi dia dah berhenti, dah bencik lama, dalam 10-12 tahun lepas. Dia buat perniagaan sendiri. Saya pegang kata ayat dia, simple dia kata, terkenal. Kalau kita terkenal tak guna, tapi kalau kita tak ada duit. Pasal sekarang kalau apa-apa pun dalam konteks apa pun kita kena ada duit. Kena ada duit. Saya dari rumah nak datang sini tadi
bawa kereta kena isi minyak. Okay? Katalah Batu Zakat panggil saya pagi ni, dia tahu minyak kereta saya tak ada minyak. Mungkin saya bawa motor tiba-tiba hujan tengah jalan. Nampak? Itu yang saya nak mohon. Bukannya bila saya cakap bila kita terkena kena ada duit maksudnya belagak, bukan. Contohnya macam bagi zakat lah. Kalau tak ada orang yang bayar zakat, macam mana kita nak bergerak? Ni kalau kata macam phone dah tak boleh, maknanya kalau kita punya tajuk ni influencer mesti dah guna phone ke tak? Jadi orang tak boleh dah guna phone, memang tidak ada pada langsung. Di asrama nak hubungi penjaga ada public phone lah. Public phone ni kita zaman dulu kita berkini Ada lagi? Ada syarikat yang datang servis setiap bulan, public phone tu. Ada juga bantuan duit shilling Tak ada. Wow. Kita tak ada letakkan limit masa bila nak call penjaga, boleh bila-bila. Masa lapang dia petang balik sekolah boleh. Dan di asrama kita ada tahukan satu tablet. Setiap pelajar satu tablet ni ada masa-masa penggunaan dia. Dan kita ada satu program tuition secara online. Tuition online tu kita bekalkan tablet lah. So Divine Tuition online tu ada masa-masa penggunaan tablet. Kemudahan internet, wifi semua kita sediakan di Baitul Hasanah. Tapi kita kena kontrol lah semua kita Itu yang termasuk yang video tahan tu. Betul. 1 tahun. Kalau kata tak paling teruk pelajar bermasalah, ada tak? Di Baitul Hasanah masalah ni boleh dikategorikan. Dia ada masalah disiplin, ada masalah peribadi, ada masalah peribadi. Boleh bagi contoh-contoh tak? Disiplin tu apa? Masalah disiplin ni kalau kita biasa tahu, kalau Ustaz pernah buat asrama tu fly dulu. Fly. Sampai sekarang pun ada fly lagi. Itu saya rasa mana-mana asrama ada kot. Ya. Kalau dulu asrama rokok kan. Sekarang lebih pada vape. Dan vape satu masalah yang saya rasa semua bila saya buat lawatan-lawatan ke mana-mana asrama, vape sama aja masalah vape tu, sebab dia saya rasa mudah untuk Mudah sangat. Kalau macam tu buang lah. Itu masalah terbesar sekarang antaranya kan. vape. Kita kerap juga buat spot check dan kerap pun biasa saja. Kalau dapat tu kita warning first, kita warning dulu lah. Kita counselling. Dan yang kedua kita panggil penjaga. Dan ketiga kita keluarkan. Kita tak nak dia mempengaruhi kawan-kawan dia yang lain. Kalau dari segi masalah Sekejap. Maksudnya keluarkan, maksudnya buang. betul, Buang. Maksudnya bila dah buang, dia boleh ada peluang lagi masuk balik tak? kalau dapat jaminan daripada penjaga dia dah berubah, boleh kita pertimbangkan. berapa lama lah dia pun berubah tu? Kita tengok pada penjaga lah. Itu sokongan daripada penjaga pun seminggu, 2 minggu, kalau biasa kalau keluar asrama tu terus tukar sekolah sekali. Yang tak masuk dalam masuk terus sekolah. Itu sebab dia antara kesalahan berat. Dari segi masalah peribadi, biasanya macam taksasi itu pun itu masalah peribadi. Kemudian tidak menjaga kebersihan, kemudian dia motor semua itu masalah peribadi lah. Itu peribadi. Itu pun boleh menyebabkan kawan-kawan lain tak selesa. Itu mungkin ada just 2 lah. Itu peribadi, gunakan peribadi. Masalah pembelajaran. Jaga bila periksa kita tengok kenapa kalau jawab periksa 5/100 apa yang belajarnya ke sekolah kita panggil lah kita sesat, kita counselling dia kenapa apa semua. Memang saya tak nak belajar Ustaz, saya tak nak belajar, saya nak game. Ada Baitul Hasanah dia nak influencer tak ada, tapi dia lebih pada gamer. Mungkin saya rasa ke dekat Baitul Hasanah tu ada macam
library, dalam tu ada game, tak ada? Di Baitul Hasanah kita ada sediakan satu stesen untuk apa, PlayStation, PS. PS. Oh, ada, tapi ada time dia lah untuk mengajar. Itu kira antara satu program aktiviti. Zaman dulu kita tak ada kot. Tak ada. Sekarang ni PS ni. Okey, PS ya. PS4 baru je kot. Tak ada. Amal komputer itu dari segi pendedahan IT kita tak tinggalkan pada pelajar ni. Kita dedah ya. Ya, semua pelajar tahu Facebook, Twitter kan, TikTok, dia tahu macam tu pendedahan awal di rumah, dia dekat rumah. Tapi setakat nak jadi influencer itu setakat ni belum ada lagi, saya tak nampak lagi. Tapi ada gamer ada. Memang dah ke ada masuk tandingan? Ada. Kalau ikut rekod pelajar tahun lepas SPM, dia pernah join dan dia kata dia dapat sedikit income lah. Dia join tu, dia aktif. Dia aktif. Habis tidur kat Baitul Hasanah dah tak boleh main game? Tak boleh, tapi dia balik kampung dia join lah. Dia balik kampung, dia join. Berlatih balik lah. Balik kampung sebulan sekali? Sebulan sekali, betul. Hujung bulan kita pernah kembali kampung. Sebulan sekali. Bagi kampung tu kita bagi tambang kan? Tak? Saya tak ada. Tak ada. Kalau sebelum ni pelajar hanya balik kampung pada cuti panjang persekolahan. Tapi bila kita kaji balik, sebenarnya pelajar ni pun dia memberontak. Banyak kes-kes disiplin. Bila kita kaji, rupanya tak, dia pelajar ni dia kena ada touching daripada ibu apa, sentuhan ibu apa. Guru kaunseling dia tak? Di Baitul Hasanah kita tak ada guru kaunseling, tapi warden kita yang 12 orang ni ada kursus asas, kita hantar kursus asas bimbingan kaunseling. Dan ada baru habis kursus bimbingan kaunseling lanjutan. Ini hukuman pada kita sediakan semua lengkap, insyaAllah. Oh, ialah tak duduk cerita masalah tiba-tiba tak ada guru kaunseling ke apa masalah pula apa itu asal semua warden semua ada berkemahiran dalam tank kaunseling. 5 juta alhamdulillah, maknanya orang bayar zakat, manfaatnya ada nampak. Dan bolehlah EC kalau orang rekan ni, kami di Lembaga Kota Selangor kami ada asrama Baitul Hasanah untuk anak-anak fakir dan miskin dekat Selangor yang tak mampu. Bila kalau fikir dulu kita bentuk asrama, tak ada asrama orang miskin, tak ada asrama anak yatim kan. Tapi maksud ini bukan anak yatim kalau bukan anak-anak asrama fakir miskin. Anak asrama fakir miskin maksudnya kalau anak yatim tu lain. Ada anak asrama fakir miskin yang kategori yatim. Ada juga dalam ada sedangan. Dia pasal sebab dalam surah At-Taubah tu ayat 60 tu bila kata innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, dia tak ada anak yatim. Jadi kalau anak yatim tu dia kaya, maka dia tak layak jadi fakir atau miskin. Tapi kalau anak yatim tu memang dia kategori fakir miskin, dia pun tak bersimpanan, tak kerja badan, dia jadi macam tu lah. Itu yang dia kata dalam macam bantuan hari raya kan, saya ibu tunggal, walhal ibu tunggal kerja jadi cikgu contoh, gaji 60,000, maka dia tak layak dapat langgar sebab dia bukan fakir miskin. Betul lah, itu boleh buatnya. Kalau berbalik ke Baitul Hasanah ni 160 orang pelajar. Ada bolehkah pertambahan lagi ke belajar? Okey, kalau ikut sejarah penubuhan dia pada saat itu bukan pada 2010. Sebelum ni ada kapasiti pelajar yang hingga pencecah 200 orang pelajar hukum. Tapi respon dia, malas dia tak ada keselesaan. Maksud dia kemudahan yang ada dalam tu tak boleh nak menampung 200 orang pelajar. Dewan makannya, suraunya, bilik asramanya. Jadi dalam kadar 160 orang tu kira kadar yang selesa lah untuk mereka duduk belajar. Betul Fakir kadar maksimum lah sekarang. 100 banyak tak syarikat macam contoh yang bantu ya, bila dah tahu ini tempat ada anak ni asrama fakir miskin, mungkin
mungkin selepas kita punya program ni kan, mungkin cikgu PC dia cakap dekat ibu kawan, sekarang dia punya kawan datang, kami nak bantu jugalah untuk asrama Baitul Hasanah ni, boleh ke kalau dia orang nak bantu? Okey. Sebenarnya setiap tahun ada je company yang datang ke Baitul Hasanah. Biasanya kalau bulan puasa penuh jadual, adanya bertanda-tanda berpuasa. Dan satu lagi biasanya syarikat yang buat program wakalah. Okey, wakalah dia akan wakalah pada Baitul Hasanah. Udah kadang-kadang semua dia kita beli laptop, tablet, itu semua untuk kemudahan anak-anak di asrama. Dia untuk panduan PC, PC cikgu boleh kan? Dia bila kata yang wakalah tadi tu di Lembaga Zakat Selangor, siapa yang bayar zakat, yang bayar zakat lebih RM50,000, RM50,000 satu tahun, kita boleh, orang tu boleh mohon wakalah agihan zakat dengan kita sebanyak 3/8, 37.5%. Contoh dia bayar RM50,000, dia akan dapat balik RM18,750 untuk diagihkan kepada 5 golongan asnaf yang dia nak. Pertama fakir, kedua miskin. Contoh individu dia dah bagi RM50,000, dia dapat balik 8 bulan, terpulang pada dia bayar. Betul. Macam tu. Tu yang dia kata wakalah tadi tu. Maknanya kalau macam contoh PC kawan nak bayar zakat ke Lembaga Zakat Selangor, kita akan offer yang tu. Jadi kalau dia kata saya nak bagi dekat orang fakir, miskin, doket Palestin, boleh ke? Boleh. Tak ada jadi masalah. Tu yang ada yang setengah tu dia dah nampak kami punya program di Baitul Hasanah ni, jadi dia orang cakap kami minat apa boleh kami nak sumbang. Jadi dengan dana yang dia ada tu disumbang ke itu. Macam tu. Dia ada satu persoalan. Maksudnya Baitul Hasanah ni diperempat saja. Setakat ni Baitul Hasanah Lembaga Zakat Selangor ada diperempat saja, satu saja. Maksudnya satu Selangor, betul. Jadi pelajar yang duduk 160 orang dalam Baitul Hasanah ni ada satu Selangor. Daripada Sepang ada, daripada Hulu Langat ada, daripada Kuala Lumpur ada satu Selangor. Ada orang sekolah di Kelang. Budak Sepang, budak ni betul. Mereka lah satu Selangor. Tu maknanya macam kita pun bila kata Lembaga Zakat Selangor ni, kita ada asrama anak-anak miskin, kita ada rumah orang tua. Betul. Rumah orang tua, Baitul Mawadah, Bait Mawadah di kebun belah kebun. Itu ada 30 kalau tak silap. Kalau tak silap lah. Betul dah pula semuanya di Kelang. Semua di Kelang. Tanah tu cakap boleh dapatnya di situ je dulu lah. Ada 3 institusi yang sepenuhnya di bawah Lembaga Zakat Selangor. Antaranya yang Baitul Hasanah menempatkan anak-anak asnaf di provide, kemudian Baitul Mawadah, Warga Emas di Jalan Kebun, dan satu lagi Pusat Perlindungan Mualaf Baitul Salam. Tiga-tiga ni semua adalah sepenuhnya di bawah Lembaga Zakat Selangor. Baitul Salam tu Mualaf Di Kelang juga. Ini Jalan Kebun. Cerita sikit ni. Dia mualaf yang baru kita jinakkan masuk Islam. Kita offer proses itu dan kita sediakan program modul pembelajaran dia, dan tinggal kat situ. Makan minum semua disediakan. Berapa lama ni tinggal dekat dalam? Tak silap saya dalam tempoh 6 bulan ke setahun. Tengok dari segi pembelajaran ni, itu asas bagi mengenal Islam semua. Dan ada juga yang mualaf masuk Islam dan dia dipinggirkan keluarga, dan dia tolak sebab dia masuk Islam tu kan? Dia tak sempat tinggal, tapi kan nak belajar Islam. Kita boleh juga tempatkan di situ sementara di Baitul Salam untuk dia mengenal Islam, dan kita buat juga sementara tempat tinggal, makan minum semua kita sediakan. Masuk dia 3 tapi bawah. 3 tu bawah kita, bawah Jabatan Pengurusan Institusi, bawah Lembaga Zakat Selangor. Maknanya 5 juta untuk Baitul Hasanah sahaja. Besar tu. Baitul Salam masih 30 juta. Mungkin lepas tu kita boleh buat topik mualaf kan.
institusi. Tapi itulah maknanya kalau duit kalau bayar di lembaga zakat Selangor, itu adalah salah satu cabang dia. Dia tidak termasuk yang fakir miskin. Kita ada fakir miskin dekat Selangor ni ada hampir 68,000 ketua keluarga fakir. Dia tak termasuk yang si Baitul Hasanah tu tak. Itu tak mengandung. Kami punya keperluan 600 juta satu tahun. Itu kadang-kadang ni PC dah tahu kan. Jadi kalau orang pun tanya ni apalah zakat tak nak bantulah benda, keperluan kami cukup besar. Tahun ni kami nak kena cari 1.2 trilion. Dia sebenarnya macam mana kita nak memahamkan masyarakat, netizen kat luar tu. Contohlah viral satu-satu cerita tentang orang susah. Lately ni yang saya nampak dia punya style dia kan, kenalau di rumah, tidur dalam kereta. Style? Style. Pada saya style. Pasal di sebalik cerita yang betul-betul susah, dia rupanya dah dibagi sewa kan. Sewa tak payah, memang kena halau. Pasal duduk dalam kereta, rupanya duduk dalam kereta tu dia pusing-pusing kan. Dia cari mana port kan. Kalau ada orang tolong, dia pergi duduk sekejap, lepas tu dia patah balik. Ada yang macam ni. Bila ada yang macam ni yang susah ni, bukannya tak ditolong. Saya dapat laporan lembaga zakat dah tolong, tapi sebab perangai, attitude dia yang macam tu. Betul kan, ada yang duduk bawah jambatan. Sebab tu kalau katalah kes-kes tu, kalau di ruangan komen tu, rumah aku zakat dia tag-tag kan. Padahal kita tahu je, maksudnya pihak-pihak pegawai di lembaga zakat tu dah tahu. Cuma nak menerangkan balik pada masyarakat yang susah. Masyarakat kita susah sebab nak dididikkan benda ni tau. Dia kan orang susah lembaga zakat, bukannya dia nak tolong dulu tu tak. Contohlah, katalah contoh saya ada dia susah, lembaga zakat, kalau saya pula dia tahu saya buat kerja macam ni, cuba baca kan. Kalau saya pergi tu saya kan tak belikan beras, contohlah tak ada makan. Dia boleh maksudnya itu asal basic dia. Terborak dia. Sekurang-kurangnya ambil maklumat, salurkan kepada masjid ke, surau ke, lembaga zakat ke, Jabatan Kebajikan Masyarakat ke, itu tindakan kot kan. Tak adalah dia itu kalau orang kata dia punya tindakan tindakan awal pun tak ada. Maknanya pengalaman PC sendiri pun memang macam tu lah perangai orang. Itulah kebanyakan lah, tak semua tapi kebanyakan. Bila kebanyakan tu saya boleh bagi 70-75% memang macam tu lah. Dia tahu dia nak komplain, batu ni tak, batu dia tak banyak yang merengek je. Tapi saya harap sangat lah bila benda ni kita ni kan, jangan pula ada pihak-pihak ataupun mana-mana profesi media kita masukkan dalam kurikulum baru sekolah. Kita jangan cikgu PC selaku dia punya dia nak engagement kita. Ada je benda tengok ni, masuk kurikulum sekolah. Budak sekolah rendah kena belajar. Saya cakap itu tadi juga kami untuk berteman PC lah. Kami di lembaga zakat Selangor, kami nak didik orang sekarang. Nak didik orang tentang pasal zakat, kami dah buat silibus. Silibus buku pasal zakat. Satu buku kita ada topik zakat untuk sekolah rendah agama, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Kami buat ni, kami nak didik. Kami promosi, kami buat kempen SWS Start with RM1. Ini kita bagi galakan kepada pelajar-pelajar, kita minta sekolah maklumkan kepada ibu bapa supaya pelajar-pelajar ni diorang nak tahu cara macam nak bayar zakat. Minta permission daripada mak ayah RM1. Kami dah pergi berapa ratus, adalah dalam 100 lebih sekolah. Ni memang tengah berjalan program kita nak didik. Ada yang kisah tu kecil lagi, bapak saya kata kecil lagi tak payah bayar kan, tapi kita nak bagi kenal, galakkan. Saya faham niat murni keluarga zakat tu untuk kita didik generasi kecil ni, tapi bila orang tua tak faham bahasa ni. Betul lah, memang kena tarik back lah. Betul lah, the point is tarik back. Saya relatekan balik cerita tarik back tadi.
Itulah masalah utama kita sekarang. Kunci boleh tak bagi nasihat pada mak ayah nanti tak? Kita tak macam dia tak Noah tak pergi, tak pun nasihat pada mak ayah, nasihat pada anak ayah. Itu. Kita sekarang kalau tengok di era media sosial, sebenarnya banyak cara ataupun peluang kita nak berkongsi apa yang bagus, apa yang baik dekat media sosial kan. Okay? Jadi kalau tanya saya lebih kepada menulis. Jadi bila saya menulis ataupun saya menaik ni, saya banyak kongsikan cerita berdasarkan pengalaman spontan. Macam malam tadi saya kongsi balik kerja, saya singgah kedai runcit, sebelah tu ada kedai jual ayam gunting. Saya tengok ada seorang bapa dengan anak orang perempuan umur dalam 6-3 tahun juga. Dia nak beli ayam gunting, bukan ayam gunting yang besar, ayam gunting RM10. Okey. Dia beli yang kecil-kecil tu kan. Aku rasa saya rasa RM2, RM3 je tu kan. Dia beli 3 atau 4. Okay. Ayat anak dia tu boleh menyebabkan saya faham bahawa kan, bapak dia nak bawa pergi ke KFC ke apa, tak mampu. Tambah sekarang lagi susah dengan boykot yang kita tengah buat sekarang kan. Jadi beli ayam tu, anak dia cakap tak dapat ayam tu, dapat ayam ni pun sedap kata. Okey. Sebagai seorang yang cikgu, saya faham dengan riak muka, bahasa muda ni. Maksudnya dia seronok. Dapat ayam tu pun seronok. Bukan ayam dia beli yang besar tu, yang besar tu lagi sebenarnya isi lagi tebal. Sedap kan. Dia beli yang kecil. So saya minta izin pada bapa dia, bang boleh tak saya tolong bayarkan saya. Kalau bang belinya pecet, kalau RM2-3 maksudnya dia beli 4 baru RM8 kan. Anak pun boleh. Memang dapat dia susah lah. Dia naik motor kris, pelik patah. Itu. Dia bukan pakai NDX ke, Y16 ke. Bukan. Seorang depan apa, seorang kat belakang peluk. Masa motor pun tak ada roket tu. Itu barang kalian dia juga. Maksudnya waktu dia cakap terima kasih kan, waktu tu kan anak dia pusing bapak. Itu signal yang kita orang besar faham. Seronok. Kalau kita bagi benda tu pada budak-budak Palestin, Masya Allah, besar. Saya pun orang Palestin lah. Kalau kita nak kait kan, maksudnya kita dekat sini macam tu masalah dia. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Palestin kan, lagi tu lagi macam mana dari segi kata psikologi budak-budak. Jadi kalau ada kena bawa ubat, satu kena bawa ubat. Kalau pergi sana kena bawa ubat banyak. Ubat apa? Macam-macam lah dia mana. Kena bawa. Itulah saya pasal tengok. Saya dah fikir ubat ini. Tak, saya kena pergi mana-mana. Benda tu nombor satu, ubat. Dia dah tinggi. Warga emas. Engkau nak pergi satu-satu tempat, contoh macam Palestin kan, engkau tak sihat, Macam nak tolong orang, nak pegang senjata, ataupun nak bawa makanan pun dah tak boleh dah. Itu. Jadi kadang-kadang kita ni semangat nak menolong. Aku nak tolong kan. Apa kita terkorban macam mana? Bukan konsep pada Palestin. Saya bagi yang paling senang lah, yang di sini kan. Kau nak menolong, kau angkat bogas 10 kambing 5 kilo. Naik tangga setuju? Naik tangga video tadi, ingat kan? Satu lat, umur 2 lat. Siapa yang perlu tipu ni? Tunjuk gambar kan, gambar tangga kan. Rupanya berhenti kan yang bangunan depan. Rupanya tak tahu, baru tahu kan. Sini ada. Nampak lagi. Tunggu sekejap lagi dia kata. Tunggu penerbit dia tak masuk nak dia. Salapan belum lagi ni. Gitu lah. Dia punya orang kata flow cerita dia sekarang ni. Ada satu kebetulan kan. Tiba-tiba jadi host pula. Boleh. Antara kita sedar atau tak sedar, sekarang ni, baik semalam, hari ni, besok dan seterusnya,
masyarakat kita, tak payah kita cerita negara luar, kita sekarang hidup dalam tekanan. Betul. Setuju? Betul. Saya nak datang di rumah, nak datang sini tadi 47 minit siap buka Waze. Okay, kalau tengok mileage dia 21 km, tengok masa dia 49 minit. Kalau tekanan Tekanan jam semua. Okay. Kos isi minyak. Kos. Semalam saya tengok dekat TikTok ada satu video, saya tak pasti sama ada rakyat Malaysia tapi dia cakap Melayu, Chinese. Dia buat video telur di China dan telur di Malaysia, telur ayam Okey. RM10 berapa lah, 15 yuan di China dapat 27 biji. Okey. RM10. Dekat Malaysia sekarang telur berapa? Tekanan tu. Betul. Jadi saya setiap kali tak tahu ni off topic keluar. Tak apa. Tak ada hal. Maksudnya saya sekarang beras, itu saya cakap beras dengan minyak memang saya sediakan dekat rumah. Yang betul-betul tahu dia datang macam tu dekat pagar. Kalau nampak muka saya dah tahu dah dia nak beras, benda nak makan. Jadi beras dan minyak. Telur ni saya belikan berdasar keperluan. Maksudnya saya tak beli banyak tinggal kat rumah, tak boleh pasal dia cepat rosak kan. Beras 5 kilo dengan botol minyak 5 kilo. Botol minyak 2 kilo dia berapa? RM13, 80 sen, 60 sen. Paling murah. Beras 22, 23 ringgit sekarang. Tekanan. Nak beli barang dah. Kita tak rasa tekanan pasal contohlah ni tengah hari kan apa buat apa boleh singgah, aku nak pergi makan biryani lah apa benda, kita mampu. Ni yang beras tak ada kat rumah ni macam mana ni? Apa nak makan? Nak minta terang dia sangka. Kalau betul-betul yang jenis ni cara dia nak minta pun dia sangka yang benda Tu sekarang daripada tekanan. Itu saya cakap dalam punya tekanan yang saya tak tahu sama ada pihak-pihak atasan ke pihak-pihak bangsawan ke memahami konsep ni. Tapi saya duduk di sekolah, pergi balik sekolah, tengok budak-budak, tengok mak bapak yang mana menghantar mengambil anak setiap petang tu saya buat kan. Tekanan yang tak ada orang kata seolah punca masalah tu nampak tapi penyelesaian tu tak. Contoh di pihak itu saya sembang tadi kan. Kau kerja kan kat lembaga zakat, tak kira lah bakat Selangor ke negeri lain kan. Dekat dahi tu dah tulis kena tolong orang, kena tolong orang. Sedang kan kita nak bantu kena ada info. Betul. Tadi info mana kita nak tahu? Macam cerita Muhammad Khalid dalam cerita Kepung Pisang. Okay. Dia ada beberapa episod tu dia ada tulis lah satu ni menyalahkan YB je. Ada watak Pak Din. Kau ni tak habis-habis menyalahkan YB. YB tu mana tahu kalau kita tak boleh tahu. Benda ni kena faham dalam masyarakat. Tapi apa yang ada di keyboard warrior sekarang kat publik, baru zakat kamu. Orang buat kerja apa? Tidur ke? Kau panggil, kau panggil kau sini. Kau duduk sini. Apa buat? Tindakan tak ada. Dia Ada tak PC ajak orang macam tu join? Ada tak? Pernah tak? Join maksudnya? Bila contoh di dalam pantai-pantai ada tak PC kontak orang yang pandai tu, ni sini kau ikut aku pula dia tak? Saya tak pernah. Tapi ini yang paling simple je, member. Bro, aku tengok korang best lah kan. Aku nak ikut kau. Pertama dah hati je Gini je dah. Okay, kalau besok aku nak pergi beli barang, cakap beras 10 kautik, tingginya dia lah. Kalau 10 beg saya nak buat, nak hantar bantuan 10 beras, 10 gula, contoh lah. Boleh. Jadi ya, kat sini pagi esok pun kita ni kan. Sorry aku bini kerja, aku punya dia anak. alasan Ini kalau hantar Palestin, tak sampai Palestin, tak laut mana dah dia patah balik.
Sebab tu dalam kerja ni saya mau pada Lone Ranger seorang. Kalau bini tahu dah. Dah Bini Bini kena tonton dia. Dan nak cakap elok ke nak cakap apa? bini dah redo. Redo ya Allah. Pasal saya cakap, contoh malam saya mengajar petang, balik rumah lepas maghrib, lepas pukul 8 dia tu dah relax ni. Lepas tengah pukul 9 tu biasanya saya akan keluar, saya akan dapat info cakap cikgu ni ada keluarga ni saya beritahu. Memang ada lah orang bagi info. Ada je. Ada dalam seminggu tu sekali dua kali mesti ada. Dia tak ada seminggu tu saya relax. Itu maksudnya apa? Sekarang makin teruk orang ni nak makan tak ada, makin tertekan lah. Itu yang saya relate dengan tekanan tadi tu. Okey. Saya pernah tulis tahun lepas satu kisah, mak dia sakit masuk hospital, anak-anak tinggal koma. Kebetulan dia hubungi isteri saya. Kebetulan budak-budak tu daripada adik-beradik tu salah seorang tu anak murid isteri. Isteri saya pun dia kadang-kadang dia belagak juga, dia nak buat macam ni kan. Padahal jalan pun tak tahu. Buka Facebook pakai sesat-sesat. Kamu delik tu lorong banyak. Saya cakap dia tak payah main ikut. Saya bawa kereta, sebelum sampai saya dah belikan makanan. Siap. Kalau isteri dia pergi tengok duduk, tak ada benda kan, keluar balik nampak. Benda ni bukan saya terus pandai, tapi dia mengambil masa lebih kurang. Saya dah involve dalam kerja ni dengan NGO dana kita 2019 dan 4 tahun. Sebelum tu saya solo 5-6 tahun juga kan. Jadi dah tahu lah, orang tak makan kita beli makanan dulu. Jangan dah sampai rumah belum makan lagi. Keluar balik makan. Pasal kerja saya ni kerja tak bergaji saya ni ada menuntut masa yang ni. Kadang-kadang tekanan Pengorbanan. Kadang-kadang tekanan ni. Pasal apa tau? Aku dah lama tak pergi main futsal. Tak ada, benda-benda ni tak ada. Memancing ke, kalau geng-geng sekarang nak ride pun tak ada. Ada live lah. Dia bukan tak ada live, dia macam itu saya cakap dekat dari Saya tulis. banyak dia punya pahala dan mungkin dia lah daripada yang tadi tu nasihat tu memang cukup bermula lah. Kalau kata-mana mak ayah ni kata janganlah tak kata, boleh ke kalau nak kata jangan terlalu ikut tujuan anak, boleh tak? Boleh. Sebab bila ikut tujuan anak minta tu bagi, anak tak tu bagi, baik sekolah tadi. Dia nak bagi senang untuk faham. Contoh kalau mak bapak ni, kalau tanya saya cakap dia ibarat kita main wow atau main layak. Ada masa kita lepas, ada masa kita kena tarik. Kalau tengok anak kita dah terlepas jauh, tarik balik cepat-cepat. Dalam konteks anak tu usianya 6 ke 12 tahun, anak 12 bawa ke 20 tahun, ini fasa yang pakar-pakar parenting pun belum boleh bagi satu Parenting problem lah. belum boleh. Kalau setakat masalah anak-anak kecil ni boleh cerita, anak ni mengagam apa benda kan. Tapi kalau anak dan remaja ni bukan senang. Okey, Cerita di Baitul Hasanah kan. Kalau Budak sekolah menengah, dua asrama, apa masalah. Itu nasib baik 12 orang yang jaga. Dia masuklah MRSM ke, sekolah-sekolah asrama penuh ke. Kami lembaga cakap Selangor banyak ada MOU, saya lupa dah dengan MRSM. Lagi kalau anak ada fakir miskin dapat tinggi, kalau sekarang ada anak fakir miskin boleh datang boleh buat MRSM. Auto kita akan bagi masuk. Mana-mana. Tapi tidak semua itu. Mereka cik min sebab bila kata anak-anak orang miskin dia penjara dia tadi kurang. Tak bagi bila guru-guru yang nak ajar dia orang pun Kesabaran dia tinggi. Kesabaran tu tinggi. Tough lah kan. Itu yang bila kalau berfikir kenapa ya Allah bagi ujian tu macam tu rupanya nak dalam surah At-Taubah tu kali saya beritahu
ayat 60 itu mesti fuqara, fakir dengan miskin itu duduk atas kami. Maknanya cabaran dia cukup besar nak jaga dua kan. Itu yang saya nampak. Mungkin ada ni untuk nasihat pada mak ayah yang nak hantar anak nak venturasi anak dia. Mungkin diorang dengar program ni rasa semuanya ditanggung oleh pihak lembaga zakat, kan? Bukan ditanggung oleh pihak lembaga zakat, ditanggung oleh pembayar zakat. Bayar zakat, dia bayar zakat. Jadi dekat situ lah mungkin ada nasihat pada mak ayah ke macam secara realitinya kita sendiri pun sebagai mak ayah, kita letak harapan kepada anak-anak, dan kepada anak-anak sama lah. Macam kami di Besar Sana pun ada harapan yang tinggi kepada anak-anak yang tinggal di Besar Sana. Harapan nak anak berjaya cemerlang, lulusan baik, periksa bagus, second weighted cemerlang. Itu semua harapan ibu-ibu ayah mesti. Cuma kita mengharapkan ada sokongan. Saya rasa itu yang penting buat sokongan. Sebab kami di Besar Sana kita ada satu modul khas. Kita tahun 2019 kita bersama dengan Foxy, kita bangunkan satu modul namanya modul Periksa Mengenai Pelajar Besar Sana, dilancarkan pada tahun 2020 oleh CEO Oriskan Samno. Dan sekarang kita menggunakan modul itu merangkumi modul kepimpinan, modul akademik dan modul kerohanian. Kepimpinan, akademik, kerohanian macam itu. Dan di Besar Sana setiap minggu penuh program, daripada campnya, program motivasinya, dan solat sentiasa, solat Jumaat dia sama. Dan sokongan yang saya maksudkan tadi itu adalah bila pelajar balik di rumah pun penjaga tekankan juga dengan solat awal waktu, solat lima waktu. Ini kalau dekat sana ni waktu diorang tu memang pack lah. Betul. Ada kita nak buat malas kepada pelajar, respon dia tu tak kurangkan sikit aktiviti. Sebabnya di sekolah ada homework kan, balik rumah nak buat homework, terus balik dia sama, ada lagi tuition dia sama kan. Tapi kita buat ni semua bukan untuk lembaga zakat, tapi untuk anak-anak Besar Sana. Memang padat, program yang padat penuh, tapi kita bagilah mana ada waktu dia untuk buat homework, basuh baju, tu semua ada. Harian, rutin harian tu semua ada. Itu adalah untuk proses pendidikan ni. Daripada anak-anak basuh baju sendiri, kita tak ada semua ini kita pantau. Sokongan daripada mereka tu je lah. Dia sama, jangan buat masalah dengan disiplin, kena jaga. Kita bekalkan buku menu disiplin tu. Tahun ni kita lancarkan edisi 1 menu disiplin pelajar. Pelajar yang masuk Besar Sana kita bekalkan dengan markah 100 markah meris. 100 markah meris. Dan menu disiplin kat situ ada guide lah, kepanduan dia, kesalahan-kesalahan yang buat, dan kita ada tolak markah meris lah. Itu yang dia ni ada yang markah meris dia sampai negeri. Kita terpaksa keluarkan. Sama. Kita guide dari situ. Sebab kami di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi kami ada peraturan tak boleh pukul apa dia waktu tu semua naik. Jadi kami tahu apa sebut lah. Kita ada baik dan insyaAllah sokongan penjaga tu memang kami harapkan. Sebab ni komen-komen yang positif kan. Kadang-kadang ada juga penjaga yang salahkan kami, kenapa anak saya putus tak elok dan periksa. Kita dah hantar sekolah kan, sekolah belajar, balik asrama sediakan tuition lagi kan. Tapi sebab kaji-kaji saya tak nak sekolah, saya tak belajar. Jadi hantar sekolah pun. Jadi sekarang kita ada buat nisbah 3-3-2, program nisbah 3-3-2. Saya darjah 4, darjah 5, darjah 6 kita buat psikometrik, tengok ke mana kecenderungan dia. Ke Tafiz kita salurkan ke Tafiz. Kemudian darjah tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Kalau 2 kita ada PT3. Tengok PT3 dia mana yang cemerlang, dia lebih pada kemahiran, dia nak masuk KV tu. Kita channel kan, kita tengok kemahiran. Channel kan maksudnya ditanggung juga tak? Betul. Selagi anak senam ni, selagi dia nak belajar sampai peringkat master kan, degree tu apa? Degree sampai peringkat universiti, jadi nak belajar. Anak asnaf kan? Anak asnaf, bukan anak pakcik asnaf.
Saya mungkin sebelum penghujung, terima kasih ya. Saya nak tambah satu benda sebab saya didatangi oleh pelajar dan Indonesia. Saya tanya diorang punya universiti di mana, di Madura, Al-Hamid Madura. Jadi bila saya tanya sana ada berapa pelajar, dia kata ramai 9,000 student. 9,000 yang saya tanya ada pukul tak, rot-rot tak ada. Habis macam mana kalau kesalahan? Dia kata di sana kalau kata satu pelajar tu buat kesalahan, cikgu dia akan catat, dan pelajar tu kena baca kesalahan dia dekat depan assembly of infinite. Kita sini tak buat. Jadi dekat sana pelajar-pelajar ni bila dah kena seorang macam tu, jadi yang lain sengkat, malu lah. Pelajar yang dekat situ daripada Malaysia pun ada. Belajar dekat sana? Belajar sana. Dia sekolah universiti Al-Amin ni, dia kata adik-beradik dengan kalau mana tahu Guntur ni satu pesantren yang cukup hebat di Malaysia. Orang tu sekarang share sikit saya macam bila ni dengan PC tadi tu macam menarik lah. Jadi saya rasa terima kasih kepada Cik Ni atas kupasan yang agak menarik daripada Lembaga Zakat dan influencer terkenal ni lah, Cikgu Nur Faisal, nama pun ada. Terima kasih Cik. Jadi insyaAllah jumpa kami lagi di sesi yang akan datang PM